Kasih dan ingatan ku hanya padamu, tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Apalah arti diri andai di kau bersedih. Diam hala nafasku tuh menggembirakanmu. Biarpun leherku putus untuk itu, demi Allah ku rela berada di jalanmu. Man ana, man ana, man ana laulaku. Kaifama hubbukum, kaifama ahwaku. Man ana, man ana, man ana laulaku. Kaifama Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Kasih dan ingatan ku hanya padamu, tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu.
Andai di kau bersedih, diam hela nafasku tu menggembirakanmu. Biarpun leherku putus untuk itu, demi Allah ku rela berada di jalanmu. Man ana, man ana, man ana laulaku, kaifama hubbukum, kaifama ahwaku. Man ana, man ana, man ana laulaku, kaifama hubbukum, kaifama Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah di kau tidak ku rindu. Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah di kau tidak ku rindu. Kasih dan ingatan ku hanya padamu. Tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah di kau tidak ku rindu. Siapalah, siapalah
Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Apalah arti diri andai di kau bersedih. Tiap hela nafasku tu menggembirakanmu. Biarpun leherku putus untuk itu, demi Allah ku rela berada di jalanmu. Man ana, man ana, man ana laulaku. Kaifama hubbukum, kaifama ahwaku. Man ana, man ana, man ana laulaku. Kaifama hubbukum, kaifama Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Kasih dan ingatan ku hanya padamu. Tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Apalah arti diri andai di kau bersedih. Tiap hela nafasku tu menggembirakanmu.
berada di jalanmu. Man ana, man ana, man ana laulahu, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulahu, kaifama Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah dikau tidak ku rindu. Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah dikau tidak ku rindu. Kasih dan ingatan ku hanya padamu, tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah dikau tidak ku rindu. Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah dikau tidak ku rindu. Apalah arti diri andai di kau bersedih. Tiap hala nafasku tu menggembirakanmu. Biarpun leherku putus untuk itu, demi Allah ku rela berada di jalan.
kasih dan ingatan ku hanya padamu. Tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimana jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Apalah arti diri andai di kau bersedih. Tiap hala nafasku tu menggembirakanmu. Biarpun leherku putus untuk itu. Demi Allah ku redha berada di jalanmu. Man ana, man ana, man ana laulaku. Kaifama hubbukum, kaifama ahwaku. Man ana, man ana, man ana laulaku. Kaifama Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Kasih dan ingatan ku hanya padamu. Tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah
andai di kau bersedih, diamlah nafasku untuk menggembirakanmu. Biarpun leherku putus untuk itu, demi Allah ku redha berada di jalanmu. Kerana dengan kasih sayang dan izinnya, kita dapat berhimpun bersama-sama di malam program Jom ke Taman Syurga siri kedua. Bacaan Yasin dan kuliah ringkas bertajuk Apa Khabar Islam pada hari ini. Anjuran Kelab Rakan Muda Tangkak dengan kerjasama Majlis Belia Daerah Tangkak. Saya mewakili Kelab Rakan Muda Tangkak mengalu-alukan kedatangan semua pada malam yang berbahagia ini. Di kesempatan ini juga, marilah kita bersama-sama mensedekahkan bacaan Yasin kita pada hari ini untuk ayah kepada salah seorang rakan belia kita yang telah dimasukkan ke hospital petang tadi. Hadirin sekalian, tanpa membuang masa, majlis dengan ini mempersilakan Ustaz Sufian untuk memimpin bacaan Yasin dan seterusnya ceramah ringkas bertajuk Apa Khabar Islam pada hari ini. Dengan ini majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang akan dimulakan dengan bacaan Yasin. Allah sama-samalah kita boleh ambil kitab Yasin masing-masing atau juga boleh ambil handphone masing-masing yang dah ada Al-Quran di dalamnya. Sama-sama kita membacakan surah Yasin ini dan kita hadiahkan bacaan ini seperti mana yang telah dimaklumkan oleh saudari Muslim Aziz tadi. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika tidak ada apa-apa, insya-Allah saya teruskan program kita pada malam ini. Kita mulakan dengan istighfar, kemudian kita akan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita baca Yasin, kita tutup dengan bacaan doa, selamat, dan akhirnya insya-Allah sedikit perkongsian ringkas pada malam ini, insya-Allah. Sama-sama dengan saya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا أجرا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت نزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون على العباد ما يأتيهم من رسول إلا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami mengangkat tangan memohon kehadrat-Mu, Ya Allah. Mohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu, Ya Allah. Kami sedar, kami akur, Ya Allah. Wabak COVID-19 ini, Ya Allah, adalah teguran daripada-Mu, Ya Allah. Maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkanlah kesalahan dan kesilapan kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang lemah ini, Ya Allah. Angkatlah wabak ini, Ya Allah. Hapuskanlah wabak ini, Ya Allah. Lenyaplah wabak ini, Ya Allah. Wahai Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, Ya Rabbal Alamin. Lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran-jiran tetangga kami, sahabat-sahabat kami, khususnya negara kami Malaysia ini, Ya Allah, daripada wabak ini, Ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti, sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat, Ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami, Ya Allah, yang sedang bertungkus lumus merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini, Ya Allah. Ganjarilah mereka dengan ganjaran syurga, Ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, sungguh kami amat sedih apa yang menimpa kami ini, Ya Allah. Hanya Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Berikanlah kami kekuatan, Ya Allah. Berikanlah Allah, kami Allahu nafsan illa usaha. Semoga kami dapat memperbaiki kekurangan kelemahan kami, Ya Allah. Semoga kami semua dapat lihat hikmah di sebalik ujian ini, Ya Allah. Dan semakin kuat keimanan dan ketakwaan kami kepadamu, Ya Allah. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Kami sedar banyak yang Engkau mahu tunjukkan kepada kami atas musibah ini, Ya Allah. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, jika ini adalah kemurkaan-Mu kepada kami, maka jentiklah hati kami, Ya Allah, agar kami nampak dan kami sedar kesilapan kami, Ya Allah. Semoga kami sentiasa bermuhasabah diri kami, Ya Allah.
supaya kami dapat memperbetulkan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perasaan hasad dengki, ya Allah. Jauhkan kami daripada perasaan dendam dan buruk sangka sesama kami, ya Allah. Berikanlah di sebalik semua musibah ini agar umat Islam semakin kuat dan hidup aman dan damai, ya Allah. Terangilah hidup kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Limpahkanlah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu. Sejahterakanlah kami dunia dan akhirat, ya Allah. Selamatkanlah negara yang kami cintai ini, ya Allah. Negara Malaysia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kurniakanlah kekuatan kepada kami dengan asbab pembacaan Al-Quran, ya Allah. Kurniakanlah kekuatan dan kesihatan kepada kami dengan kemuliaan dan ketinggian Al-Quran yang kami baca, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami, ya Allah, dengan mu'jizat Al-Quran, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suara saya jelas ke tuan-tuan dan puan? Boleh dengar suara saya? Boleh clear Kalau clear minta tolong komen sikit dekat ruangan live chat tu. Jelas Ustaz, contohnya kan. Jadi saya tahulah ada orang bersama dengan saya kan. Okey, baik. Okey, Syazwan dia kata jelas. Okey, clear, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita baru saja selesai membaca surah Yasin dan juga kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Doa khas kita pada malam ini, khas untuk negara kita yang dicintai iaitu Malaysia, dan semuanya sekali mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diselamatkan daripada wabak COVID-19. Baik, yang berusaha pegawai belia dan sukan daerah Tangkak, Tuan Muhammad Al-Aswad bin Abdul Rahman, yang dipertua Majlis Belia Daerah Tangkak, Tuan Rozaidi bin Osman, pengerusi Kelab Rakan Muda Tangkak, Encik Syazwan bin Rozgahani, pengarah program kita pada hari ini, Jom ke Taman Syurga siri kedua, Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Juini, seterusnya para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan, ahli jawatan kuasa, seluruh umat Islam, mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selama-lamanya, apa khabar semua? Sihat? Sihat semua Baik, insya-Allah. Kepada yang tak kenal saya kenalkan diri saya ya. Sebab saya tahu ramai yang tak kenal saya kan. Jadi saya kenalkan sedikit tentang diri saya. Nama saya Muhammad Sufian bin Muhammad Isa. Boleh hafal ke nama tu? Kalau boleh hafal, komen dulu nama saya. Kan? Nama penuh saya Muhammad Sufian bin Muhammad Isa. Saya alhamdulillah berumur 36 tahun. Tua dah kan? Tak adalah tua sangat belia lagi 36 tahun. Alhamdulillah saya dah kahwin. Isteri seorang, anak 4 orang setakat ni lah. Anak saya yang pertama berumur 9 tahun, yang kedua 7 tahun. Kita asalnya berasal daripada syurga. Kita semua berasal daripada syurga dan kita nak kembali kepada Allah nanti dan kita nak juga masuk ke dalam syurga. Cuma ketika kita berada di atas muka bumi Allah, inilah jambatan untuk kita menuju ke alam akhirat. Sebab itu bila saya tengok poster yang telah dibuat oleh
pengarah program kita yang berurusan dengan pembantu saya Encik Syarul. Tak silap saya namanya Encik Faizal bin Juwini. Kan, saya tengok jom ke Taman Syurga. Betul lah tu. Tuan-tuan dan puan yang sedang bersama dengan saya pada malam ini, berada dalam program pada malam ini, sedang berada dalam salah satu daripada taman-taman syurga. Ini bertepatan dengan hadis daripada baginda Nabi SAW. Bila saya sebut nama Nabi Muhammad, jangan tak selawat, rugi. Sebab esok-esok nanti bila kita kembali pada Allah, nak buat Nabi kenal dekat kita adalah melalui selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi bagi tahu dalam sebuah hadis, bunyi dia lebih kurang macam ni. Bukan lebih kurang, memang macam ni bunyi dia kan. Bunyinya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Bukhari wa Muslim. Mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham, tapi tak apa, saya akan bagi faham dalam bentuk lagu. Kan? Mafhum daripada hadis tadi. Saya nak jemput tuan-tuan dan puan yang berada bersama dengan saya. Tak payah buka suara, tapi ikut saya sama-sama. Ikut walaupun terpaksa, tahu? Cuba ikut walaupun terpaksa, tahu? Sama-sama kita sebut mafhum daripada. Cuba lagi sekali. Mafhum daripada hadis tadi ialah, okey, baik, ikut betul-betul. Sesiapa yang berjalan, sila. Ya, dalam mencari ilmu. Ya, sila. Okay, good. One more time. Sesiapa yang berjalan dalam mencari ilmu, nescaya Allah mudahkan. Kan lain macam macam tu kan. Jalannya menuju syurga. Lain macam bunyi di malam ni Kalau kita penuhkan dia akan jadi macam ni. Sesiapa yang berjalan dalam mencari ilmu, nescaya Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Kepada yang biasa dengar lagu Hindustan, dia tahulah lagu apa tu kan. Lagu asal dia bunyi lebih kurang macam ni. Tina ketina tanah, kan. Wadun topajana, tina ketina na. Jume gaye dil, jume zamana. Lebih kurang macam tu lah lagu dia. Cuma saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tak nyanyi macam tu dengan sahabat. Idoklah Nabi jumpa sahabat, sesiapa yang berjalan dalam macam tu. Tapi Nabi bagi tahu barang siapa menempuhi suatu jalan dalam mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan-jalan menuju syurga. Jadi mudah-mudahan semua yang ada dalam program pada hari ini, semuanya adalah calon-calon syurga Allah. Amin. Komen amin ramai-ramai dulu. Komen amin ramai-ramai dulu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Sebab tu hari ini bila tajuk kita berkaitan dengan apa khabar Islam hari ini, nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan-puan adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat Islam dan nikmat iman. Dan Islam ni ditegakkan dengan 5 perkara, kan? Kalau saya mengajar budak-budak, saya akan kata, apakah rukun Islam yang pertama? Syahadah. Apakah rukun Islam yang kedua? Solat. Kan? Kalau budak-budak lah. Nak bagi tahu, dalam kehidupan kita ni, the first thing is, saya nak ajak tuan-tuan dan puan kita bersyahadah dulu. Boleh? Sama-sama ikut saya sama-sama. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Silakan. Sama-sama Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kita baca tuan-tuan? Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan, kalau dalam rakanmu, saya yakin dan pasti mana-mana organisasi, dia mesti ada visi dan misi. Betul? Mesti ada visi dan juga misi. Visi ni apa? Kita punya perancangan jangka panjang. Orang kampung saya cakap strategic management. Kan? Benda jangka panjang. Dan untuk mencapai visi, dia mesti ada misi. Maknanya tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan kita yang sebenar, Allah dah ajar kita, Nabi dah ajar kita untuk kita sampai kepada Allah.
Nak sampai kepada Allah tu vision yang sangat besar bang. Nak sampai kepada Allah itu, maka kita kena ada mission yang jelas. Mission yang jelas untuk kita sampai kepada Allah adalah mengikut apa yang diajar, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni basic dia. Maka bila Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19, bila Allah uji, apa sebab dia? Satu jawapan dia bang, Allah uji tanda Allah sayang dekat kita. Allah uji tanda Allah sayang dekat kita. Allah nak angkat darjat tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak angkat darjat saya, dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, orang yang dalam hidup dia sabar dengan ujian Allah, tidak ada lagi tempat yang lebih sesuai untuk dia melainkan di dalam syurga. Sebab itu bila kita ditimpa kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan, Tuhan sebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bila kita susah hati, bila kita stres, bila kita depres dan sebagainya, kan? Apa kita kena buat? Wasta'inu, Allah suruh kita dan tunaikan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka bila kita tanya apa khabar Islam hari ini, ada banyak benda yang kita boleh hurai, tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita satu benda yang penting. Apa khabar Islam kita hari ini? Kita sebagai seorang Islam, apa khabar Islam kita hari ini? Apa khabar iman kita hari ini? Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah uji, orang yang beriman, dia akan nampak ujian tadi sebagai ujian adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita kan sabar ataupun sebaliknya, kesenangan yang datang selepas kesusahan semuanya adalah rahmat dari Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Kami berkata Allah ramai-ramai itu tuan-tuan. Baik, sebelum tu saya nak tanya, siapa di kalangan ahli rakan muda yang berada bersama dengan saya ada perancangan nak masuk syurga? Cik angkat tangan sikit kan? Ataupun komen perkataan saya. Siapa ada plan nak masuk syurga? Sila komen perkataan saya ataupun angkat tangan sikit. Saya saja suruh komen ni supaya ada interaktif sikit kan? Okay, siapa ada perancangan nak masuk syurga sila komen. Saya. Hai. Siapa ada satu hadis daripada baginda Nabi SAW, Nabi bagi tahu kepada kita beberapa tips yang efektif. Wah. Kalau di TikTok tu 5 cara untuk jadi lebih awesome, dan nombor 2 itu adalah yang paling terbaik contohlah kalau dalam TikTok lah kan. Tapi Nabi ada bagi tahu 4 tips. 4 benda yang kita kena buat untuk kita jaga Islam kita, untuk kita jaga iman kita, untuk kita kekal istiqamah dalam kebaikan. 4 benda ni kalau tuan-tuan dan puan-puan buat, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, syurga doa nak jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Yang main tu. Bang, syurga doa nak jumpa dengan abang. Akak, syurga doa nak jumpa dengan akak. Ini bukan main-main ni. Ini benda yang betul-betul rare ni. Kan? Kalau bahasa orang mudanya rare lah. Rare. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis tersebut berbunyi seperti berikut. Al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang tuan-tuan dan puan-puan ada plan, ada perancangan nak masuk dalam syurga. Ada perancangan nak jadi orang yang hebat dunia dan juga akhirat. Ada perancangan untuk menjaga agama ini. Nabi sebut al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin. The first is talil Quran. Allah Rabbi. Bang, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut syurga rindu kepada 4 golongan. Dan golongan yang pertama yang syurga rindu, kata Nabi SAW adalah talil Quran. Semua komen ramai-ramai. 4 golongan yang dirindukan syurga. Nombor 1 adalah pembaca Al-Quran. Nombor 1 adalah pembaca Al-Quran. Maka tuan-tuan, dalam tempoh PKP ni, mari kita muhasabah diri kita. Kita ada ataupun tidak masa dengan Al-Quran. Kalau sampai ke hari ini, sehinggalah kita dah ber-PKP, kita masih lagi tidak ada masa dengan Al-Quran, rugi tuan-tuan dan puan-puan.
Maka sebab itu, orang yang membaca Al-Quran ni, dia bukan setakat baca. Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, mengapa Nabi sebut, benda pertama adalah baca Al-Quran. Ini bermaksud agama Islam, dia mendidik kita supaya membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Tuan-tuan dan puan, Islam didik kita, apa saja dalam dunia ni, kita kena pandai membaca. Kita kena pandai membaca. Dalam reality of the life, dalam reality kehidupan kita pada masa sekarang, ada banyak maklumat sekitar kita, betul? Kan, yang kita baca dekat media sosial, yang kita baca dekat WhatsApp, baca dekat Telegram, baca di mana-mana sahaja, kan? Sebab tu Islam didik kita, benda paling penting yang kita kena buat dalam kehidupan kita, kalau kita nak jaga agama ini, belajarlah membaca dengan baik. Dengan arti kata lain, bang, sampai satu berita kepada kita, info kepada kita, belajar baca sampai habis supaya kita dapat info yang betul, maklumat yang betul. Bila kita dapat maklumat yang betul, info yang betul, maka kita akan bercakap benda yang betul, kita akan berkongsi benda yang betul. Maka bila semua orang ada perangai membaca, khususnya dalam membaca Al-Quran, kehidupan, saya yakin dan pasti Islam ini akan terjaga dengan sebaiknya. Tuan-tuan dan perempuan, mari sama-sama dengan saya. Saya sebut, tuan-tuan dan perempuan tulis apa yang saya sebut. Boleh Semua saya sebut sekarang, tuan-tuan dan perempuan tulis. Standby Baik, bismillah, alhamdulillah. Tegakkan Islam dalam diri kamu, Islam akan tertegak di muka bumi. Semua komen ramai-ramai di ruangan live chat kita. Tegakkan Islam dalam diri kamu, Islam akan tertegak di muka bumi. Boleh? Semua komen dulu. Tegakkan Islam dalam diri kamu, Islam akan tertegak di muka bumi. Lepas itu tuan-tuan dan puan, bila kita nak tegakkan Islam dalam diri kamu, terima kasih Tuan Faizal, dia dah komen dah. Tegakkan Islam dalam diri kamu, Islam akan tertegak di muka bumi. Maka apa yang kita nak buat pada hari ini? Dengan kelompok yang kita ada, dengan gerakan rakan muda yang kita ada, apa kita buat? Kita belajar something yang besar, iaitu belajar tegakkan Islam dalam diri kamu, Islam akan tertegak di muka bumi. Sebab itu, selepas syahadah tadi, kita dah clear kita punya vision, kita nak pergi mana, kita dah clear kita punya mission, siapa kita nak ikut. The next is adalah, please, jaga benda ni di awal waktu. Apa namanya? Itulah dia solat. Solat. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini masyarakat rosak, hari ini berlaku macam-macam kemungkaran di sekitar kita. Saya yakin dan saya percaya everything dia start from solat. Solat ni bang, dia akan mencegah kita daripada buat benda yang mungkar. Saya tak nafikan, memang solat, tapi dia masih buat benda yang mungkar. Itu bermaksud solatnya belum berkualiti. Sebab tuan-tuan dan perempuan, orang yang menjaga solat dan solatnya solat yang berkualiti, dia akan menjadi manusia yang baik dengan sendirinya. Solat ni sebenarnya apa kita buat? Kita sedang update hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapakah manusia yang paling banyak solatnya bang? Siapakah manusia yang paling banyak solatnya tuan-tuan dan perempuan? Manusia yang paling banyak solatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak solat, yang solatnya sampai bengkak-bengkak kaki, yang bangun qiyamul lail tiap-tiap malam, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam confirm syurga, tapi bangun tiap-tiap malam buat qiyamul lail dan sentiasa rasa diri berdosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan kita, tuan-tuan. Kita buat dosa kadang-kadang tak rasa. Kita ni buat dosa kadang-kadang tak rasa. Nabi dah confirm masuk syurga. Kita betulkan solat kita dulu. Cerita pasal solat ni, saya ada satu lagu lah bang. Kalau saya nak nyanyi sikit boleh ke? Kan? Kalau saya ceramah ni, saya tak suka serius-serius sangat. Saya tak naklah asyik baca hadis, hurai, baca hadis, hurai kan. Nanti tuan-tuan bosan.
Jadi saya campur-campur sikit kan supaya nampak santai. Walaupun secara online kita buat cuba sesantai yang mungkin. Ada satu lagu lah berkaitan dengan solat ni. Tapi lagu asalnya adalah lagu Janam-Janam. Lagu Janam-Janam, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Rabbi, teruk aku ni kan. Pernah ke dengar lagu Janam-Janam? Siapa pernah dengar lagu Janam-Janam? Cuba komen sikit, pernah dengar tak? Lagu Janam-Janam ni dulu dia pernah viral kan. Masa dia tengah viral tu, saya pun tengok lagu tu kan. Bila saya tengok lagu tu bunyi dia lebih kurang macam ni. Saya nyanyi sikit lah walaupun suara tak berapa nak sedap. Tuan Faizal ni dia mesti tahu punya kan, sebab dia memang kan. Tuan-tuan dan puan, saya nyanyi sikit Okey, bunyi lebih kurang macam ni. Janam 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 sat chalna yuhi, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम है आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा. Tu contoh je. Nah, lama tak tarik suara ni. Lepas tu bila saya tengok lagu Janam-Janam ni, dia punya lirik tu ada something wrong sikit lah. Kan? Kalau tengok dia punya lirik memang ada something wrong sikit lah. So apa saya buat? Saya ambil kertas, saya ambil pen, sebab saya ni bolehlah juga buat lagu sikit-sikit kan. Tapi boleh an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadullah. Maka nak tegakkan Islam ini bermula dengan tegakkan solat. Sebab solat itu adalah tiang kepada agama bang. Solat ni tiang kepada agama tuan-tuan dan puan-puan. Kekuatan pada kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat bila Nabi berdepan dengan masalah, tuan-tuan dan puan-puan, rasa-rasa Nabi pernah jumpa masalah tak dalam kehidupan Nabi? Tuan-tuan dan puan-puan pernah jumpa masalah, saya juga pernah jumpa masalah. Rasa-rasa Nabi pernah jumpa tak masalah dalam kehidupan Nabi? Tuan-tuan dan puan-puan, manusia yang paling banyak diuji dalam dunia bukan kita. Tapi hari ini kita sedang rasa kita yang paling banyak kena uji dalam dunia. Kita lihat peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim. Kan kita masih berada dalam bulan Zulhijjah kan?
Nabi Ibrahim dan tuan-tuan dan puan, Masya Allah, tabarakallah. Susah dapat anak. Dapat isteri. Isteri cun bang. Ranking nombor 2 dalam dunia adalah isteri Nabi Ibrahim. Cantik. Isteri cantik. Nabi Ibrahim ni macam mana? Orangnya hebat, orangnya handsome, orangnya tegap. Orangnya beriman, bertakwa kepada Allah. Dapat isteri cantik bang. Tapi isteri tak boleh mengandung. Tuan-tuan dan puan bayang. Dapat isteri lawa, tapi isteri tak boleh mengandung. Seorang lelaki, dia mesti nak anak. Tapi sabarnya Nabi Ibrahim. Ni kita nak belajar malam ni kan sama-sama. Sabarnya Nabi Ibrahim bang. Dia berdoa untuk dapatkan anak ni selama 60 tahun tuan-tuan dan puan. Doa dapat anak dalam keadaan, tuan-tuan dan puan pandang muka saya sekejap. Berdoa nak dapat anak dalam keadaan Nabi Ibrahim dah tahu isteri tak boleh mengandung. Tuan-tuan dan puan tengok. Nampak tak? Islam bang. Ini beza orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman ni bang, Allah uji dia, dia sabar. Orang yang beriman tuan-tuan, Allah uji dia. Tuan-tuan lihat Nabi Ibrahim, kalau nak cerita betul-betul banyak lagi kisah yang lain. Tapi saya ambil sikit-sikit je konten malam ni. Nabi Ibrahim, dia berdoa pada Allah untuk dapatkan anak. Rabbi habli minas salihin. Dalam keadaan dia tahu isteri tak boleh mengandung bang. Tuan tengok. Kita kena COVID 2 tahun kan? Apa kita kena buat? Banyakkan doa. Banyakkan doa, banyakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dan pastilah Allah mesti akan tolong kita. Kunci dia adalah sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Inilah Islam. Ini Islam yang kita nak kena tegakkan daripada diri kita, daripada sudut kehidupan kita dulu. Sebelum kita nak pergi kepada benda yang lebih besar. Hayya 'alas salah. Marilah menunaikan solat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Tu cerita Nabi Ibrahim baru. Nak cerita betul-betul panjang tuan-tuan dan puan. Nabi Muhammad SAW, manusia paling banyak Allah uji. Tuan-tuan nak belajar tentang Islam, belajar daripada Nabi Muhammad SAW. Kerana dialah our Prophet Muhammad SAW yang didik kita tentang sabar, didik kita tentang dakwah, didik kita tentang banyak benda. Saya ambil contoh bang. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi pernah berdakwah di suatu tempat. Nabi pernah berdakwah di suatu tempat, nama tempat tu Taif. Tuan-tuan dan puan mungkin pernah dengar. Kan? Tak lama lagi kita nak sambut ma'al hijrah kan? Nabi pada satu tempat nama dia Taif tuan-tuan dan puan. Dan tidak ada satu pintu rumah dekat Taif yang Nabi tak ketuk, melainkan semua Nabi ketuk. Ajak kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan tahu apa hasil dia? Hasilnya tak ada orang pun, tak ada seorang pun yang beriman kepada Nabi SAW. Bang, itu Nabi bang. Nabi berdakwah di Taif, ketuk setiap pintu rumah. Kenalkan mereka, ajak mereka pada Allah dan Rasul. Tak ada seorang yang ikut Nabi SAW. Dah lah mereka tak ikut. Apa berlaku tuan-tuan dan puan? Penduduk Taif ni, halau Nabi, baling Nabi dengan batu daripada depan, belakang, kiri dan kanan sampai luka-luka badan Nabi. Dalam keadaan Nabi masih sakit, dalam keadaan luka itu masih berdarah, tuan-tuan dan puan, Nabi masih lagi boleh tadah tangan dan mendoakan kebaikan kepada orang yang baling batu kepada dia. Masya Allah, barakallah. Ni yang kita nak kena belajar ni tuan-tuan dan puan. Ini yang susah kita nak buat dalam kehidupan kita. Apa dia? Memaafkan orang lain yang buat kejahatan pada kita. Orang buat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan. Inilah Islam tuan-tuan dan puan. Cinta Al-Quran. 4 golongan yang dirindukan syurga. The first one is Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran, orang yang faham Al-Quran,
orang yang amal apa yang ada dalam Al-Quran, orang-orang inilah yang akan jadi calon-calon syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang baca Quran, dia faham dan dia amal. Complete lah kehidupan dia sebagai seorang Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Ada 4 golongan, saya baru cerita 1. Ada lagi 3 tuan-tuan. Okey, kalau sempat saya cerita semua, tak sempat kita sambung next program insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Komen berkata Allah dulu ramai-ramai insya-Allah. Baik, Nabi sebut al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran. Yang pertama baca Quran ya bang. Yang kedua Nabi sebut apa? Yang kedua Nabi sebut wahafizil lisan. Bang, kata ulama. Kata ulama nak tahu kita ni ahli syurga ataupun tidak, tengok perkataan apa keluar daripada mulut kita. Nabi sebut dalam hadis tadi, pada poin yang kedua, wahafizil lisan. Bermaksud, golongan yang syurga rindu, yang syurga doa nak jumpa dengan mereka, siapa orangnya? Orang yang bila bercakap, dia akan cakap benda yang baik-baik sahaja. Tapi dalam konteks kita pada masa sekarang, orang tak bercakap, orang komen. Kan? Jeng, orang komen, betul? Kan? Di Twitter, di Facebook, di Instagram. Kalau tuan-tuan lihat sekarang ni, kebanyakan orang bila komen dia bukan-bukan. Perasan ke tak perasan? Kan? Yang kita nak jaga ni. Kita nak jaga sebab kita nak jadi golongan yang kedua. Tegakkan Islam dalam diri kamu. Ni Islam bang. Tegakkan Islam dalam diri kamu. Islam akan tertegak di muka bumi. Nombor 2 kata Nabi SAW adalah orang yang bila dia cakap, dia akan cakap benda yang baik-baik. Maka kita train dia kita bermula hari ni. Bila nak cakap, cakap benda yang baik-baik. Bila nak menaip, nak komen benda yang baik-baik. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Setiap percakapan kita, setiap apa yang kita tulis, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Islam. Maksud saya, ini Islam yang kita nak bawa, Islam yang dibina dengan akhlak yang baik seperti mana akhlak baginda Nabi SAW. Saya ada satu cerita lah, kan? Saya cerita sikit bang, Tapi cerita ni berkenaan dengan kentut. Kan? Berkenaan dengan kentut. Maaf tanya jujur, siapa dekat sini pernah kentut? Cuba komen, saya. Siapa kat sini pernah kentut? Sila komen saya. Siapa yang tak komen saya tu nampak benar lah menipunya kan. Mana ada orang tak pernah kentut, betul? Siapa pernah kentut kat sini? Sila komen, saya. Cerita ni pasal kentut. Tapi cerita kentut yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Kan? Tuan-tuan dan perempuan, semua orang pernah kentut. Kentut ni benda bagus ke benda tak bagus? Kentut benda bagus ke tidak bang? Yes, kentut ni benda bagus. Yang tak bagus bila tak ada adab dalam kentut. Kentut benda bagus, tapi dia jadi tak bagus bila tidak ada adab dalam kentut. Contohnya, kita lalu dalam keadaan nak kentut dengan sengaja kentut kat muka orang. Contoh kan? Okey, hilang adab dia. Tuan-tuan yang saya sayang, kentut terbahagi kepada 2 bahagian. Ini jangan buat nota pula. Saya nak bagi cerita ni. Sekejap lagi hujung cerita baru faham. Maksud saya kena dengar sampai habis, insyaAllah kita akan faham lah. Kentut terbahagi kepada 2 bahagian. Satu kentut berbunyi, satu kentut tidak berbunyi. Kentut berbunyi dan tidak berbunyi, mana lagi padu bau dia bang? Tuan-tuan dan puan-puan, semua orang tahu jawapan tu. Sebab masing-masing ada pengalaman. Termasuklah saya yang bercakap. Kebiasaannya kentut yang tidak berbunyi, Masya Allah, bau dia memang padu tuan-tuan dan puan-puan. Dah makan kenyang. Jadi bila dah kenyang tuan-tuan dan puan-puan, mula aku ada seorang sahabat ni, dia buang angin dalam program. Buang angin. Bila dia buang, Nabi tengah bagi tausiah ni. Tengah sedap bagi tausiah, ada seorang sahabat dia buang angin. Dia kentut lah kan. Tapi kentut memang tak ada bunyi lah kan. Sikit je. Kan. Tapi dia punya bau, Masya Allah. Oh, semerbak harum bingkisan an-nur. Berterbangan kentut di mana-mana. Itulah lebih kurang kan. Jadi bila dia buang angin, apa berlaku? Sahabat yang lain ni dia pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Mereka mencari siapakah pengentut profesional tersebut. Kan? Sebab dia buat kerja memang clean, tuan-tuan dan puan. Maka ketika itu, bila sahabat-sahabat cari, tak ada orang nak mengaku. Kan? Sehinggalah bila tiba waktu solat, waktu Bilal nak azan, rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, Nabi perasan ada orang buang angin. Dan Nabi perasan sahabat rasa tak selesa.
Sahabat macam mencari-cari siapakah identiti pengentut tersebut. Kan? Dia nak tahu siapa kentut tak kentut dalam program tadi, senang je. Sekejap lagi time solat akan ada yang pergi ambil wuduk dekat luar. Itulah pengentut yang kita cari. Kan? Maka ketika tu apa berlaku? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan boleh komen dulu. Baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh komen dulu. Baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa berlaku tuan-tuan dan puan waktu tu? Nabi, bila Bilal nak azan, Nabi bagi tahu kepada para sahabat. Kan? Aku belum batal wuduk, kata Nabi. Tapi aku ingin berwuduk semula. Maka ketika itu berlaku, Nabi keluar pergi ambil wuduk. Bila Nabi keluar pergi ambil wuduk, sahabat yang lain nampak Nabi pergi ambil wuduk, maka yang lain juga bangun. Pergi ambil wuduk juga. Bila Nabi keluar ambil wuduk, sahabat yang lain semua bangun pergi ambil wuduk. Kantoi tak si pengentut tadi bang? Tak kantoi lah. Ini akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan, cuba kita tengok Nabi ajar kita daripada sebesar-besar benda berkaitan pentadbiran negara, sampaikan Nabi didik kita nak entertain orang yang kentut tu macam mana nak jaga maruah dia. Nampak tak bang? Ini Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita nak belajar buat kebaikan, nak belajar jadi orang baik, nak perbaiki urusan agama kita ni, belajarlah daripada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan boleh beli kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Macam-macam benda kita boleh belajar dekat situ. Cari guru-guru yang boleh mengajar kita insya-Allah. Maka yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah wahafizil lisan. Yang pertama tuan-tuan dan puan, 4 golongan yang dirindukan syurga. Yang pertama adalah baca Quran. Jangan sekadar baca, tadabbur, baca, faham dan paling penting amal apa yang ada dalam Al-Quran. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan apa dia? Yes. Belajarlah bercakap benda-benda yang baik. Cakap yang baik-baik, buat yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Nanti yang datang semuanya yang baik. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Baik. Pukul 10. Saya habiskan poin yang ketiga saja. 4 golongan yang dirindukan syurga. Yang pertama Quran. Ini untuk kita jaga agama ini. Yang kedua jaga perkataan. Biasakan cakap benda elok-elok. Bersangka dengan benda yang elok-elok. Dan yang ketiga. Nabi sebut. Wa mut'imil ji'an. Saya yakin dan percaya wa mut'imil ji'an ni. Tim rakan muda ada buat benda ni. Sebab saya sempat menengok tadi Facebook rakan muda. Tangkap. Bagi bantuan kepada orang yang susah kan. Tuan-tuan dan puan, saya bagi tahu Yang ketiga Nabi sebut wa mut'imil ji'an. 4 golongan yang dirindukan syurga. Ciri yang ketiga kata Nabi, dia nampak orang lapar, dia bagi benda makan. Wa mut'imil ji'an, beri makan kepada orang yang sedang lapar. Bantu orang yang susah. Siapa yang ada perangai macam ni, kata Nabi SAW, dia sedang menjadi golongan yang dirindukan syurga. Mudah-mudahan tim rakan muda dan kita semua yang ada akhlak seperti ini, mudah-mudahan diberkati Allah dan Allah pilih untuk masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, bagi makan kepada orang yang sedang lapar. 3 benda. Yang keempat, Nabi sebut wasaimi fi syahr Ramadan. Maksudnya orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Tapi dalam konteks kita sekarang, berpuasa dekat sini apa? Falsafah dia sangat besar. Berpuasa ni kita menahan diri kita. Kan? Jadi apa kita kena buat untuk kita jaga agama ini adalah dengan menahan diri kita daripada buat segala perkara yang boleh membatalkan iman kita, yang boleh membatalkan pahala-pahala kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingin mengambil ruang dan peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak rakan muda Tangkak. Okey, terima kasih kepada Pegawai Belia dan Sukan Daerah Tangkak, Tuan Ahmad Al-Aswad bin Abdul Rahman, juga yang di-Pertua Majlis Belia Daerah Tangkak, Tuan Razaidi bin Osman, Pengurusi Kelab Rakan Muda Tangkak Encik Syazwan bin Ros Gahani, dan juga tak lupa pengarah program kita Jom ke Taman Syurga Siri 2 ni, iaitu Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Juwini, di atas kesudian untuk jemput saya Pius Sufian pada program hari ini. Mudah-mudahan usaha yang kita buat pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Tadi ada komen, Ustaz belanja lagu Despacito, kan. Dia kalau dia tahu lagu Despacito tu, mungkin dia pernah follow lah kot saya punya YouTube tu kan. Tapi itulah, kalau saya nak belanja nantilah akan datang lah. Malam ni suara tak apa nak elok sikit. Jadi bila nak tarik takut terkucil sekejap lagi kan. Walau bagaimanapun terima kasih banyak.
sebab sudi jemput saya pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan tadi ada banyak kebaikan untuk kita semua. Saya doakan semua sekali diselamatkan daripada wabak COVID-19. Teruskan jalankan amanah masing-masing. Mudah-mudahan suatu masa nanti kita jadi keluarga besar di dalam syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya Pius Sufian. Jom jadi baik. Sebarkan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada saudari pengurusi majlis. Dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Pius Sufian. Maka tamatlah program kita pada malam ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian tuan-puan yang menghadirkan diri pada program malam ini. Di kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf jika atas kekurangan saya sepanjang mencarakan program ini. Semoga kita berjumpa lagi di dalam program yang akan datang. Sekian, terima kasih. Sebelum bersurai, minta semua untuk buka kamera, kita ambil gambar ya. Saudara Faizal. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Baik Ustaz. Terima kasih. Hafiz dah start.